Selamat petang, apa khabar semua? Apa khabar? Lama tak jumpa? Ada baik sana? Sama, saya seperti biasa. Ada berita baik sedikit mengenai suntikan vaksin. Saya baru menjalani suntikan pertama di PWTC. Suntikan pertama vaksin COVID-19. Segala-gala baik, tak ada masalah. Tiada sebaliknya atau demam atau ini. Selamat petang Anis. Masih bagus, masih seperti biasa. Hari ini saya rasa, hai Kak, apa khabar? Boleh katakan selepas vaksin hati pun lega sikit. Jikalau sesiapa yang ragu-ragu, yang dengar ini, dengar itu, oh vaksin ada side effect, saya rasa kita bertanggungjawab bersatu mendapatkan suntikan itu. Selamat petang, Kimi, apa khabar? Lim, how are you? Good evening. We're talking about what shall we do? Shall we follow professional bike position atau stay with what you have on your bike position? Ada perbincangan kami kita hari ini membincangkan patukah kita mengikuti posisi profesional atau keselesaan sendiri. Mana you nak? Okey. Sebelum kita pergi sana, saya nak habiskan cerita saya vaksin. Saya baru menjalani vaksin pertama semalam. Kemudahan segala-galanya dari application, membuat temu janji, slot, ada sedikit gangguan semasa mencuba mendapatkan slot vaksin. Ya, saya rasa bukan saya saja, tetapi nasib menyebelahi saya dapat slot semalam vaksin pertama. Adalah baik saya berbincang, memberitahu sesiapa yang terfikir ragu-ragu untuk membuat suntikan. Saya rasa kita bersama menolong mendapatkan suntikan lah. Jangan sebarkan COVID ni lebih. Jadi lebih bagus kita buat vaksin, register lah apa yang patut. Okey? Okey, selamat petang. Apa khabar semua? Ada baik semua? Saya happy. Saya happy hari ini sebab ya, kedai masih berada di Damansara Utama, cuma bisnes tidak boleh beroperasi sebab SOP ketat. Dan apa kata, kita terus ke COVID pula. Apa kata kita terus ke subjek kita, ya? Azrin, apa khabar? Patutkah kita ikut cara kayuhan basikal profesional? Posisi mereka atau kayuhan mereka, atau lebih bagus kita ikut cita rasa sendiri, apa yang selesa dan apa yang rasa kita baik dengan basikal asal kita. Okey? Siapa ada basikal di rumah, ada masalah ini itu, boleh bincang, boleh tanya. Zo, selamat petang. Boleh beritahu saya, boleh kita bincang bersama di sini. Kita tak mau ambil banyak masa, cuma patutkah kita mengikuti posisi profesional? Setiap malam kita tengok perlumbaan basikal di TV, television, live sini, live sana. Memang, you tengok dia orang kayu, cantik, posisi cun, kedudukan mereka cantik. Bila dia penat, dia tak beritahu. Itu saja. Bila dia penat, dia tak beritahu. Betul tak? Jadi, sememangnya mereka kerja dan tanggungjawab mereka adalah berbasikal. Itu kerja dia orang. Jadi pagi, petang, malam, setiap hari pun dengan basikal mereka. Jadi kedudukan posisi mereka sentiasanya lebih aero. Lebih aero bermaksud lebih melintang. Betul tak? Lebih aero, lebih tunduk. Lebih tunduk, betul. Lebih tunduk. Jadi posisi mereka lebih tunduk. Jadi tak beban sangat bila angin depan datang langgar dari depan. Jadi bila mereka tunduk,
tenaga mereka akan kurang digunakan. Seperti yang saya cuba masukkan, 3 minggu kayuh dah lupa kayuh. Okey, jadi kedudukan seperti ini, ya, posisi Mak Saleh, profesional, mereka boleh bongkok lebih lama, tetapi jangan lupa, dia juga manusia, kita juga manusia. Jadi, mungkin dia lebih selesa, lebih lama sedikit kedudukan arrow itu. Kadang-kadang mereka pun terpaksa kerana kedudukan kelompok laju, dia terpaksa menunduk kepala, memasukkan tangan, siku. Jadi cuba kena angin yang sekurang yang boleh. Betul tak? Jadi bila kita kurang angin, kita dapat lebih laju. Betul tak? Cuba ikut orang belakang, dia akan lebih laju bila dapat. Kalau jauh, kita penat. Betul? Jadi Mak Saleh ni posisi mereka lebih arrow. Okey, berbanding dengan basikal kita, tak begitu arrow kerana kita mahu keselesaan. Itu dia. Kita masuk subjek hari ini, keselesaan basikal anda. Bermaksud keselesaan sendiri. Basikal anda bila dapat dari kilang, kedudukan semua standard. Okey, standard bermaksud tengkuk atau kita panggil stem, depan lebih tinggi, tempat duduk purata sederhana, tak tinggi sangat. Jadi itu memang standard dari basikal baru. Okey, jikalau anda nak cuba-cuba nak membuat basikal menukar posisi, itu dia. Itu boleh kita main-mainkan handlebar, stem turunkan lebih sikit, tempat duduk kita tinggikan sikit, jadi kita boleh dapat arrow posisi. Tetapi semua berbalik dengan kayuhan kaki, ya. Kena keselesaan basikal kaki. Jangan terlampau tinggi sangat, kan melecet pula kat buntut tu. Okey, jadi patutkah kita ubah-ubah posisi anda? Itu kena cuba-cuba. Kalau sekarang zaman PKP ni kita tak boleh keluar kayuh, betul. Sesiapa ada trainer di rumah, ini masa pun bagus. Boleh naikkan tempat duduk, buat marking, naik sikit, turun sikit, alih-alih sikit tempat duduk. Boleh cuba-cuba. Tetapi jangan lupa posisi arrow, ketinggian semua tu memang susah kita nak ubah-ubah. Jadi boleh cuba ubah-ubah sikit, stem bagi rendah sikit, cuba rasa. Itu saja. Itu kita boleh rasa semasa kita berkayuh di trainer. Kalau di luar sekarang kita tak boleh kayuh. Sekarang tak diizinkan kita kayuh. Jadi kat trainer pasti boleh. Okey? Bagus. Kita boleh pasang kat trainer. Kita boleh cuba-cuba kayuh. Jadi kita boleh kedudukan atas, turun, pegang bawah. Kita boleh cuba. Pegang bawah handle tu. Kalau ada trainer di rumah, pegang bawah. Cuba pegang bawah. Tunduk lama sikit tengok macam mana. Mak Saleh boleh 20-30 kilo pegang bawah. Mereka pun penat juga. Tetapi jangan ingat mereka tak penat. Dia pun penat juga. Betul tak? Okey. Ada siapa nak boleh tanya? Boleh tanya saya pasal basikal anda? Mana tahu? Betul tak? Basikal saya dari dulu, semua kita ubah dia. Jangan bagi pemikiran kita, dia ubah kita. Tak mau. Saya selalu beritahu semua rakan basikal saya, jangan ingatkan basikal itu ubah kita. Kita ubah dia. Ya? Kita gerak-gerikan dia, kita pasang sini, kita gerak dia, kita cuba dapat keselesaan yang kita tak terjangka. Jadi, bila kita tak usik dia, kita tak tahu. Bila kita usik dia, kita boleh dapat rasa perbezaan dia. Oh, iyalah posisi macam tu, macam ni, macam itu. Jadi, posisi patut kita tahu, ketinggian tempat duduk, stem atau kasut, itu semua posisi yang kita masing-masing perlu tahu. Okey? Posisi aero bike berbanding dengan road bike, ketinggian basikal tak banyak rupa. Cuma aero bike tempat duduk mereka lebih tinggi. Okey, tradisional punya basikal, kedudukan tempat duduk dia tak tinggi sangat. Jadi, anda perlu tahu apa jenis basikal anda yang ada di rumah sekarang. Betul tak? Kenapa bila? Anda kena tahu basikal jenis apa tu. Basikal abang atau sesiapa di sana kena tahu jenis apa basikal anda ada. Adakah basikal anda aero, all-rounder atau tradisi punya ukuran. Jadi itu tiga ada peranan masing-masing. Tradisi punya basikal, jikalau tempat dia duduk tinggi, top tube dia pendek.
Bermaksud basikal tu terlampau besar, terlampau kecil. Jadi orang tinggi dia naikkan tempat duduk. Jadi sini dia tak boleh ubah. Bila basikal moden datang, kita panggil aero bike, kecondong. Pasti kena panjang tempat duduk dia. Disebabkan dia kena panjang sebab top tube dia panjang. Kalau beli basikal yang aero frame, tempat duduk pendek, jadi dia nampak panjang kat sini. Jadi tak seimbang. Okey? Jadi dia kena masing-masing sama. Handle sini, seat sini, betul? Jadi dia sama-sama kena cantik. Tinggi dia kena cantik dengan purata rupa basikal tu. Jangan macam cacat, tempat duduk pendek, top tube panjang. Jadi nampak tak seimbang. Okey? Tengok basikal Mak Saleh. Katakan malam ni ada tengok Eurosport, katakanlah. You tengok basikal anda, tengok basikal mereka, tengok basikal anda balik, tengok basikal mereka lagi. Jadi agak-agak lah. Jadi kita boleh rasa syok-syok lah, main-main sikit. Alang-alang tak ada kerja buat di rumah kan. Jadi buat usik-usik sikit. Okey? Tapi bila yang nak usik-usik tu jangan terlampau kuat sebab takut patah. Ada tension dia. Okey? Jadi nak buat apa-apa, ubah-ubah sikit, cuba-cuba tempat duduk kan. Mana tahu kalau ada trainer lagi bagus. Ya. Okey, kita tengok ada apa-apa soalan. Siapa di sana? Selamat petang. Kimi, apa khabar? Sekejap ramai hari ni. Boleh tahan. Thank you. Selamat kembali pada live saya. Tengok siapa lagi. Tadi ada soalan. Tadi saya nampak ada soalan. Bagus. Ada soalan satu tadi. Sekejap Norma. Sekejap Tadi saya nampak ada soalan. Okey, macam ni lah. Ada saya nampak. Sebenarnya 2-3 minggu ni ramai tanya saya sebab basikal mereka, posisi mereka ada perbezaan masa diorang kayuh untuk bongkok, sakit tengkuk, sakit leher, sakit pinggang. Saya rasa cerita ni semua tak habis-habis punya. Betul saya cakap. Jadi kenapa saya cakap macam tu? Semua orang akan hadapi benda yang sama. Okey? Jadi teori dia kita kena kayuh lebih dulu, ya. Kita kena lebihkan masa kepada tempat duduk, jadi kebaskan buntut tu jadi tak sakit sangat. Kalau tempat duduk sentiasa beli baru tak dapat, cuba duduk lama sikit. Jangan 2-3 kali duduk sakit, komplain, lepas tu tukar tempat duduk. Jangan. Kita ambil masa sikit sebab benda-benda macam ni hobi baru. Jadi tempat duduk ni dia boleh katakan ambil masa sikit untuk otak kita faham. Okey? Faham? Okey? Cun. Jadi posisi basikal, apa yang you ada kat rumah, cuba kayuh lebih dulu. Start dengan trainer di rumah dulu. Sekarang tak boleh keluar. Kita buat kayuhan di rumah untuk trainer. Tempat duduk, jangan bagi dia kecondong, terjongkit. Jadi kita buat-buat dia, ubah-ubah sikit. Malam ni tengok Eurosport, tengok basikal mereka. Tak angan-angan sikit lah macam kita nak jadi profesional, mana tahu kan. Okey, posisi tempat duduk kita boleh ubah-ubah. Pastikan anda kena tahu basikal apa yang anda ada. Aero bike, tradisi, semi sloping ataupun yang sekarang kita panggil compact frame lah, kecil, kecondong, seat post tinggi. Itu memang style sekarang. Sekarang 10 pelumba di antarabangsa, saya rasa 8 basikal mereka semua sloping. Semua kecondong. Sipu tinggi-tinggi, cantik basikal, roda, frame kecil. Wah, saya tengok, shock, happy saya tengok basikal mereka. Jadi, nak sedap duduk, beli sofa. Siapa ni? Muhammad Rashidi. Aduh, siapa juga nak duduk sofa. Duduk sofa pun kadang-kadang tak selesa, tahu tak? Tengok TV pun kena duduk 2-3 tempat. Jadi, kadang-kadang kedudukan tempat duduk ni memang ramai orang komplain. Saya hadapi ramai soalan yang seat ni lah, kebas lah, sebenarnya sama. Laki ke perempuan kan, confirm 10-10 pun kebas. Saya tak tipu punya. Macam mana cyclist ni baik lah, bagus lah, sama. Tak ada bohong punya. Kita sebagai seorang cyclist, kita betul-betul yang cari makan dulu ya. Kita macam zaman saya cari makan kan, wakil negara. Jadi berjam-jam kita duduk di tempat duduk. Jadi segala-gala keperitan, sakit, penat, tebas, semua kita confirm ada. Tak tipu. Ya, okey. Jenis apa untuk aero size panjang saddle?
Jap, Muhammad Nazri. Bukan, sorry, tadi saya nampak siapa tanya seat Ini kenapa bila saya try perlu nampak. Okey, aku nampak dia terjalan dah. Tadi saya nampak tak boleh kayuh tak apa, gaya kena ada. Itu teori, itu saya punya tagline. Jangan curi itu sudah register saya punya tagline tu. Memang kita, saya tengok banyak-banyak cyclist kan sekarang, ramai rakan basikal baru lah. Bila kayuh pun tak banyak, tetapi informasi terlampau banyak pun satu masalah juga. Apa-apa pun kita kena kayuh lebih dulu ya. Jangan lupa informasi petik jari dalam telefon semua keluar informasi, tetapi apa-apa pun berbalik kepada kayuhan basikal. Luangkan lebih masa kepada basikal, luangkan lebih masa kedudukan basikal, luangkan masa kita faham dengan basikal. Itu penting. Jangan setakat membaca ya. Membaca, saya rasa 10 orang pun tahu tajuk dia. Jangan tahu tajuk saja. Kita kena tahu isi kandungan dia dengan sendiri, kayuhan sendiri. Jadi apa-apa pun kemungkinan bacaan itu penulis dia bermacam-macam penulis. Jadi ada yang cakap betul, ada yang cakap tak betul. Jadi apa-apa berbalik sendiri. Kena kayuh, kena faham sendiri lebih bagus daripada baca topik orang. Seperti saya, betul tak? Macam saya mungkin tipu-tipu kan? You tak tahu. Betul tak? Sudah copyright. Betul. Jadi segala-gala basikal posisi sekarang, apa yang berada di dalam market, okey? Jadi salah satu pentingnya anda kena tahu macam mana nak tahu keadaan basikal anda. Betul tak? Macam mana nak tahu jenis basikal apa you ada? Semasa beli mungkin tengah happy-happy, dah terlanjur tak tahu nak buat apa, tiba-tiba dah beli basikal dah kat rumah. Lepas tu kawan cakap ini, kawan cakap tu, kawan cakap ini, kawan cakap tu, dah beli. Tak boleh buat apa. Ya, tak boleh buat apa. Buat apa yang patut. Okey, buat apa yang patut. Yang penting 2-3 posisi kena betul, tempat duduk, tengkuk dia fine tune sikit, main-main sikit. Okey, tak apa. Sebab perjalanan exercise ni jauh. Jadi perjalanan ni jauh bermaksud you dapat informasi setiap kali pergi kayuh. Bawa balik, simpan dalam poket. Setiap kali kayuh, bawa satu objek balik. Bawa satu pengingatan basikal. Apa you dapat belajar hari ni? Apa you buat hari ni? Macam mana? Kedudukan macam ni. Handle saya terlampau rendah ke? Handlebar saya terlampau tinggi ke? Atau terlampau panjang ke? Semua itu you kena bawa balik. Setiap hari pergi kayuh, kena bawa satu soalan balik. Jangan kayuh kosong. Jangan kayuh kosong. Buang masa. Ya, senaman. Betul. Tetapi kita senaman, kita nak lebihkan informasi kayuhan kita. Okey? Sistem informasi kita. Itu penting. Sebab you actually cycle more than you won't feel the pain anymore. Yes, Mr. Ong. Ong Chin Huat. Yes, correct. I have no joke. Because I'm as a cyclist, I don't really create to make people happy. So ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang betul, ada orang tak betul. Sifu Stanley, how are you? Good evening. Ayah saya ada sini. Salam sejahtera. Postkan basikal saya untuk dibaiki. Kebanyakan basikal orang tak faham. Orang fikir beli terus boleh laju, boleh kayuh. Kenapa dia orang kayuh laju, saya tak laju? You have to spend more time to the bike. You have to feel more pain on the cycling. You have to spend longer hour on the bike. Then you will capture what you know from the bike. Lepas itu, baca. Yes. Kalau setakat baca, tak cukup. Okay? Sebab ini tak ada periksa. Periksa dia apa? Bila naik bukit, orang laju, you tak laju. Itu perperiksaan. Okay? Result dia sana. Simple. Tak boleh tipu ni. Naik bukit, semua keluar. Okay? Saya tak mau postkan Absolute Fit. Hari ni dia cepatlah. Saya ada jenis apa. Sebenarnya kan, tadi saya nampak soalan dia, jenis apa yang selesa dengan untuk basikal saya sendiri. Sebenarnya tempat duduk ni cita rasa masing-masing. Okay? Seperti aerobike posisi. Aerobike punya tempat duduk, biasanya seat dia tinggi. Okay? Tengkuk dia lebih rendah. Stem dia lebih rendah. Posisi sebegitu, tempat duduk masing-masing pun ada ragam juga. Kita kena pasang tempat duduk dia
di pertengahan seat post. Okey, jangan depan, jangan belakang sangat. Pertengahan seat post antara seat dengan seat post dengan frame bawah. Jadi yang itu kena main-main sikit, ya. Kena cuba buat apa yang you rasa betul. Jangan takut, tak boleh pasang balik. Kita buat marking satu, buat marker pen conteng sikit, ubah sikit. Tengok rasa macam mana. Kalau ada trainer lagi bagus kat rumah. Sebab trainer ni dipacak kat basikal, you duduk atas. Boleh try on the spot. Alang-alang sekarang tak boleh keluar kayu, pasang trainer, gantung dia, kayu kat sana, 20 minit, semua basah. Macam mana? Berani cuba? Boleh cuba. Tak ada masalah. Basikal sendiri. Daripada tak guna, letak rumah, buat apa? Itu dia. Jadi, bila kita berani buat, ubah dia, sebelum kita ubah, kita conteng dulu. Ambil marker pen, conteng dulu. Titik dia, ini pergerakan saya ke sini. Cuba. Okey? Lepas tu, buat titik sini, cuba. Tengkuk, handle, tinggikan sikit, pegang, tengok macam mana tangan. Boleh cuba. Handle, semua buat. Cuba-cuba. Tak ada kerja buat. Betul tak? Saya pun tak ada kerja buat. Ni saya datang kedai, saya kemas-kemas. Lala rasa-rasa, bolehlah sebelum balik. Itu sebab kita jumpa. Lama tak jumpa. Rindu semua orang. Okey. Ada soalan lagi? Tajuk menarik ni. Sebenarnya, menarik topik sebegini. Tapi, saya lebih rela nak beritahu rakan saya di luar, lebih pentingkan beranikan cuba. Ya, tapi apa-apa pun berbalik, kena spend more time on cycling. Kena kayu lebih juga. Jangan setakat dengar orang cakap ni tak mau. Kita cuba sendiri. Kita cuba sendiri lebih bagus. Sebab kita cuba sendiri, informasi dapat sendiri. Kita tahu. Jadi macam-macam informasi kita boleh dengar, boleh dapat tahu. Apa-apa pun kita sendiri kena tahu. Ya, sekejap. Banyak bawah kejap. Saya nak tengok siapa ada bawah. You punya Malay, very good. Syaril, terima kasih. Nanti minum saya punya. Sebab kita kedudukan basikal convert normal RB to e-bike. Okey tak? Tak boleh. Muhammad Rashidi, tak boleh. Tak ada. Saya rasa tak boleh. Boleh lah, nampak besar sikit lah bateri dia, semua hodor. Ada. Saya pernah nampak ada orang dah buat. Edwin, perlu nampak macam profesional, gaya lebih sibuk. Anis, Anis, itu tagline saya, Anis. Tak boleh kayu tak apa. Saya selalu dah cakap dengan semua kawan saya. Tak boleh kayu tak apa. Kena pakai macam Anis. Lawa-lawa, molek-molek, kan? Ambil gambar. Itu penting. Anis punya gambar selalu saya ada like punya. Betul tak Anis? Saya tengok Anis punya gambar selalu cantik-cantik tau. Dengan spek dia. Baju. Ada sponsor ke baju? Banyak baju tu. Lagi banyak baju kerja tau. Betul. Saya pun tak banyak baju macam tu. Okey. Saya rasa basikal anda semua patut cuba-cuba. Jangan malu-malu. Jangan ketat kuat sangat. Berapa putaran you buka, berapa putaran you ketat balik. Ya. Cuba-cuba sikit. Kita belajar. Ambil Allen key, main-main sikit. Tak apa punya. Dia tak rosak punya. Sebab kedudukan patut you kena tahu. Tak handsome. Okey, Cun. Ada apa-apa soalan? Saya nampak sini tak ada soalan. Jadi saya tadi banyak pula soalan tadi. Sikit sakit. Siku sakit. Kenapa? Siku. Sini. Sini kan. Okeylah, you dengar saya nasihat sikit lah. Kalau saya dengar nampak Abang Osman Shah. Osman, apa khabar? Selamat petang. Biasanya Osman mungkin rider baru, mungkin Osman takut masa kayuhan, disebabkan Osman takut keadaan di luar, mungkin pegangan Osman kuat dan tangan tu sentiasa macam tu. Dia gegar, kan? Jadi cuba relax sikit, cuba longgarkan pergelangan tangan, bahu, siku. Jadi bila kita pegang tangan macam tu, kita kena relax, ya. Kita kena relax, ada L. Nampak? Tak boleh kayu tak apa. Mesti ikut cara macam ni, tangan kena pegang L. Faham? Jadi kita pegang, jangan tak payah kepit dia, tak payah
kepit dengan grip kat brake tu, tak mau. Kita longgar saja, kita pegang saja ya. Bila langgar lubang dia gegar, dia ada absorption, nampak tu. Dia gegar, jadi dia tak macam tu. Man, dapat Man? Cuba Man. Dengan anak Cina ni tipu-tipu sikit boleh tak? Cuba. Cuba tangan longgarkan dia, jangan pegang macam tu. Kita pegang macam tu, ya. Pegang macam tu, biar bila langgar lubang sini gegar, bahu gegar. Jadi dia tak macam tu. Betul? Cuba. Okey Man? Tapak kebas saya tak boleh tolong. Jangan pegang kuat saja. Cuba tengok. Siapa cakap tangan kebas? Nasrul, tangan kebas ramai orang sama. Kadang-kadang saya pun ada sikit. Jangan pegang kuat sangat. Handle tu tak lari ke mana. Jangan pegang dia kuat. Tukar 2-3 posisi. Cuba. Ya. Tangan kebas biasanya happen to ramai orang. Gear use training cadence. Saimi, cadence ni anak Cina ni tak pandai. Sebenarnya tak ikut. Saya tak pandai lah ikut cadence. Tak ada masa nak tengok cadence, nak baca cadence. Ikut masa kayu nak tengok cadence, orang dah lari dah. Orang dah dia pergi dah. Alamak, nak kejar nak tengok cadence, tak sempat. Okey, tak pandai pasal cadence, tetapi teknik berlatih ada. Kalau nak ikut cadence dengan kawan tak payah harap. Dengan kawan dia hentak sikit je kan, kita dah tinggal dah sebab kita nak tengok cadence, tak ada masa. Tapi training ada. Tapi kena tahu ada program dia lah. Macam mana nak training, bila nak guna cadence, itu pasti ada. Okey, jadi jangan lupa topik hari ini saya lari banyak soalan, jadi terkeluar pula. Apa-apa pun basikal anda, ya, basikal anda nak usik apa, usik sendiri. Tak apa, tak ada orang marah. Belajar sendiri, usik tempat tu, duduk tu, usik stand sikit, usik ni, usik itu. Cuba, sebab hari ini saya nak anda rasa lebih mendalam basikal anda sendiri. Ya, jangan dengar orang cakap, basikal anda sendiri cuba. Okey? Okey, lagi kita ambil 2-3 soalan. Okey, Siku you punya Malay jap jap. Hai Sifu. Siva, good evening. Okey, kalau ada tak boleh tekan, ditekan dia lebih pula. Okey. Lagi apa soalan? Boleh? Lama PKP tak boleh kayu tetapi banyak nak upgrade. Faiz, you tulis nak upgrade ni, nanti kedai basikal banyak orang telefon Faiz baru tahu. Okey, jangan fikir beli dulu, kayu lebih dulu. Kayu lebih senaman lebih sikit. Gear used for training cadence. Sami, yes, cadence is good, but you need to have the program. Okey. Kalau siapa nak training cadence ni kan, kena ada program dia. Okey? Boleh? Okey, kita ambil 3 soalan terakhir. Kita hi bro, lambat masuk hari ni. Hi Valen, how are you? Macam mana nak create confidence masa downhill? Very good. Siapa ni? Tadi saya nampak soalan dia. Macam mana nak create lebih confident? Okey. Confident ni tak datang macam itu ya. Confident tak nak macam itu. Confident datang, saya rasa kena spend more time ya. Belok-belok handle sikit, belok-belok lama sikit, belok-belok, get used to the bike. Jangan malu-malu dengan basikal. Kita masa turun bukit, pergi kayu dengan kawan-kawan pun, jangan kayu tegak je. Macam tu je, tak berani, tak mau. Bila you kayu seorang, belok-belok handle tu. The more you use the bike, the more you understand the bike, the more confident you gonna create. Okay? Jadi, tiada shortcut. Kena luang masa lebih. Okay? Downhill, semua orang takut. Saya pernah ikut Effendi Rosli, rakan basikal saya. M. Kumarisan, Haris Fazila, turun dari Bukit Fraser ke Gap. Saya umur 17 tahun masa tu. Mereka senior, saya junior. Saya ikut dia turun. Saya tak pernah takut macam itu. Tetapi nak ikut sebab seronok. Ikut. Lalas saya tergesek dengan dinding sebab tak boleh belok.
sebab tengah laju, handle tu berat tu, tak boleh. Mereka lepas, depannya lepas. Saya tak lepas. Saya langgar dinding, gesek dinding dengan helmet. Saya terdengar bunyi tu, helmet tergesek dengan dinding membelok ke kanan. Saya boleh dengar helmet kerak. Hoi. Tapi tak jatuh. Sebab dinding kan. Kalau sebelah sini, gaung masuk. Itu masa tu 90, tak ingat berapa. Kita naik dari basikal dari Jalan Duta ke Bukit Fraser. Bukit Fraser patah balik. Masa tu training lah. Okay. Lepas tu masih kayu balik lepas tu. Okay. Okay, confident. Kena kayu lebih sikit. Okay, jangan malu. Macam mana nak create? Sekejap saya jatuh masuk longkang. Okay. Jangan create confident. Okay, Muhammad Rashidi. Ya, kayu lebih sikit. Gerak-gerikan basikal. Cuba gerak banyak sikit basikal tu. Jadi, you boleh tahu pergerakan basikal itu. Okay. Okay, lagi 2 soalan. Gear use cadence. Okay. Dan Nazrul, apa khabar? Lama tak jumpa Nazrul. Simon, thank you for coming. Apa khabar? Gear for cadence. Saya jatuh longkang. Selamat petang, Jack. Sifu. Zulkarnain. Drop bar yang sesuai. Drop bar semua lebih kurang lah drop bar. Zulkarnain. Drop bar tu tak penting. Yang penting lebar dia. Itu penting. Kena tahu lebar dia. Lebar punya posisi handle tu kena cuba. Ya. Jadi cuba basikal kawan. Ya. Cuba basikal kawan. Ada besar, kecil, boleh cuba. Cuba basikal kawan dulu. Jangan tergopoh-gopoh nak beli. Sebab ada duit, bila-bila boleh beli. Tapi jangan beli 2-3 kali salah. Ya. Sekali salah tak apa. Jangan beli terlampau banyak salah. Okey, Zulkarnain, dapat? Okey, cuba basikal kawan dulu. Ukur pertengahan handle. Anda basikal anda dulu. Lepas tu pergi ukur basikal kawan. Tengah-tengah tengok cuba macam mana. 42 ke, 40 ke, 38 ke, 44. Jadi, kena tahu. Zulkarnain, boleh dapat? Okey, Sifu. Lagi satu. Last satu haus bolehkah? Kalau tak ada apa? Mau. Sekejap. Okey, last satu soalan ya. Kita janda baik. Siapa jatuh longgang? Anis. Sekejap. Pernah jatuh masa turun janda baik. Mungkin fobia. Betul. Setiap orang jatuh pun ada fobia. Saya jatuh di Gotong Jaya 1995. 1996 saya jatuh genting Gotong Jaya dari Awana, Gotong Jaya ke Cable Car. Saya rasa saya jatuh sana. Ayah saya ada sana masa tu. Itu jatuh kenangan paling pahit saya lah. Itu memang paling teruk. Sehingga hari ini pun ada rasa ragu-ragu, ada takut-takut sikit. Biasalah. Jadi itu sebab saya pun tiada dalam arena bersukan, berlumba basikal lagi. Tetapi hati niat pasti ada lagi. Okey. Selamat petang semua. Saya nak ulang balik. Saya baru dapat suntikan COVID. Jikalau sesiapa yang belum register, jangan tunggu lagi. Ada apa-apa, pastikan anda menyertai program-program atau peluang untuk mengisi suntikan COVID-19 ini. Saya rasa semakin lama semakin teruk. Jadi kita bersama orang cakap apa? Menghapuskan atau kita cuba kurangkan COVID-19 ni lah ya. Okey. Anis, sebenarnya suplemen masing-masing ya. Suplemen masing-masing untuk sesiapa yang rasa ini bagus, itu bagus, kita cuba. Tak ada apa. Boleh cuba Anis. Saya pun ada suplemen juga. Tapi suplemen saya more on natural food. Saya makan pemakanan lebih asal seperti daging, sayur, ikan, nasi, seimbangkan pemakanan kita. Itu saya punya suplemen. Jadi seperti Kentucky, orang cakap tak boleh makan Kentucky. Tak ada, saya boleh. Saya makan Kentucky juga. Baru semalam saya makan Kentucky 3 ketul. Tapi kulitnya saya tak makan lah. Jadi saya makan isi dia. Okey.
sorry, saya tak mau ganggu lama sangat. Saya rasa hari ini kita sampai sini boleh? Terima kasih sebab sudi menolong saya di Facebook saya. Terima kasih, tolong share jikalau ada masa. Dan sampai kita jumpa lagi, ada apa-apa topik anda nak tahu atau perkongsian, boleh tulis di bawah atau share. Dan kita jumpa lagi di Facebook Live akan datang lagi. Ya, selamat malam dari saya Edwin Ang. Berjaga-jaga, selamat malam. Bye-bye.